أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar semua, sihat? Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan dan hidayah yang Allah Taala kurnia bekalkan buat kita. Malam hari penuh barakah ini dapat sama-sama kita hadir ke Dewan Baitul Salam ini tak lain tak bukan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan jalan kita berkumpul untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan, moga-moga sedikit usaha upaya kita untuk hadir kemari Allah Ta'ala hitunglah sebagai amalan saleh, dan dengannya kita senantiasa berdoa moga-moga dibukakan pintu ilmu ke dalam hati kita, dapat kita memahami dan dapat beramal serta kita menyebarkan kepada yang lain, dan moga-moga dengan hal tersebut menjadikan kita ahli jannatil firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang sudah telah kita tamat pada tajuk yang ke-85 iaitu doa kafaratul majlis, iaitu doa kafaratul majlis, maksudnya penutup kepada majlis. Jadi semua orang sedia maklum bila disebut kafaratul majlis dia membawa kepada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ini yang telah kita bahaskan pada pertemuan yang sudah pada tahun 2023, dan alhamdulillah malam hari ini kita jumpa di awal tahun 2024. Tapi suka ataupun tidak, Allah Azza wa Jalla berpesan fadzakir in nafa'atiz zikra, sampaikanlah peringatan kerana dalam peringatan pasti ada manfaat. Siapa yang akan dapat manfaat? Sayadzakkaru may yakhsha. Yang betul-betul akan mendapatkan buah daripada peringatan tersebut adalah orang yang takutkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu seringkali saya terpesona dengan ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih yang mengatakan laisal ilm bikathratir riwayah wa innamal ilm al khasyah. Ilmu itu bukan pada banyaknya catatan dan juga tulisan. Belum lagi dipanggil orang berilmu kalau kita banyak mencatat, banyak menulis. Walaupun adalah hadis Nabi sebutkan qayyidul ilma bil kitabah, hendaklah kalian ikat ilmu itu dengan penulisan. Tapi orang yang banyak mencatat belum lagi menjadikan dia berilmu, sehingga yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang dinamakan ilmu, saat engkau mendapatkan ilmu engkau makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa banyak catat, untuk apa banyak menulis, untuk apa dapat scroll ataupun genggaman ijazah, tapi hati ini makin keras. Jadi sebab itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar kitab Hisnul Muslim ini tak lain tak bukan untuk kita melunakkan hati, untuk kita berjalan di atas muka bumi ini sebelum dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam posisi kita boleh menjunjung tinggi Al-Quran dan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pertemuan yang sudah, bila kita berbahas berkenaan dengan doa kafaratul majlis, doa penutup kepada sebuah majlis, maka kebiasaannya doa ini dibaca pada 3 keadaan yang kita dah bahas. Yang pertama, bila nak baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, yang pertama adalah setelah mengambil wuduk. Setelah mengambil wuduk. Jadi memang kita dianjurkan untuk baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, sampai di situ. Kemudian kita boleh top up subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk apa kita baca doa tu selepas ambil wuduk? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaan ini Allah Azza wa Jalla akan cop di atas sebuah lembaran, yang mana lembaran tersebut tak akan pernah rosak. Dan lembaran tu pastilah Allah Azza wa Jalla akan persembahkan menjelang hari kiamat di hadapan orang yang telah pun membacakannya. Jadi jangan tinggal doa tasbih kafarah selepas daripada ambil wuduk. Nombor 2, selepas baca Al-Quranul Karim. Tapi kebiasaan orang Melayu, orang kita, hatta orang Arab sekalipun, dan saya pernah melihat dalam sebuah convention Syekh Abdul Rahman As-Sudais, ketika selepas membacakan ayat Al-Quran dia juga menyebutkan sadaqallahul azim.
Bukanlah bererti salah sebut sadaqallahul azim, tapi yang lebih dianjurkan untuk kita sebut selepas membaca Al-Quran adalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan yang ketiga yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang sudah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jalasa fi majlisin, siapa yang berada dalam sebuah majlis, tak kisah apa-apa majlis, sama ada majlis ilmu ataupun majlis lagha, fakathura fihi laghtahu, dan di dalam majlis tersebut ada banyak benda-benda lagha, benda-benda yang melalaikan mereka ucap-ucapkan. Tak kisahlah sembang pasal makanan ke, sembang pasal kopi ke, sembang pasal apa lagi, pasal fashion ke, apa-apa sahajalah. Faqala qabla an yaquma min majlisihi, kemudian apabila salah seorang nak beransur daripada majlis tersebut, maka dia pun mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa keutamaannya? Illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalika, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya selama mana dia berada dalam majlis tersebut. Jadi ini hal yang kita nak kena sama-sama amalkan, sebab alhamdulillah kita semua majlis, kita semua adalah ahli ilmu. Fa insya-Allah kita akan buat benda begini. Tapi di luar sana ramai di antara kenalan-kenalan kita yang masih lagi berada dalam posisi lagha, maka jangan malu untuk menampilkan sunnah. Syekh Abdul Aziz bin Fatih As-Sayyidin Nada rahmatullahi alaih, dia mengatakan selayaknya seorang Muslim tak patut pun malu untuk menghidupkan sunnah. Tak patut rasa malu, patut dia rasa berbahagia ketika dia nak balik lepas tengok bola ke, lepas sembang dengan kawan-kawan ke pasal kehidupan ataupun bercerita tentang kereta ataupun motosikal, maka saat nak beransur tu, okey aku balik dulu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dia tak patut rasa malu untuk ucap begitu, dan moga-moga dengan ucapan tersebut semua yang berada dekat dalam majlis tersebut diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah benda yang kita dah bahas pada pertemuan yang sudah, maka moga-moga Allah Taala buka kepada kita pintu untuk dapat beramal. Insya-Allah malam hari ini kita akan masuk kepada muka surat 318, tajuk yang baru, tajuk yang ke-86, ad-du'a liman qala ghafarallahu lak. Apa tajuknya? Doa untuk orang yang mengucapkan kepadamu ghafarallahu lak. Apa maksud ghafarallahu lak? Semoga Allah mengampuni dirimu. Okey, jadi kita semua sedia maklum, setiap sesuatu ada padanya dasar, dan dasar kepada agama ini adalah hati yang salim. Sebab Allah Subhanahu wa taala, bila kita kembali kepada Allah, kita bukan nak bawa harta, bukan nak bawa rumah yang besar bagaikan mahligai, bukan nak bawa jawatan ataupun duit yang banyak, tapi kita nak balik kepada Allah dengan qalbun munib, dengan qalbun salim, hati yang sejahtera dan hati yang rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah yang Allah Taala sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Allah Ta'ala tak kata siapa paling banyak Mercedes, siapa paling banyak rumah, la, siapa paling banyak syarikat, tak. Tapi Allah kata mana dia jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah sekarang kalian kepada sisi Tuhan kalian dalam keadaan kalian redha bertemu Allah, dan Allah Ta'ala redha bertemu kalian. Jadi bila hati kita sejahtera balik kepada Allah, Allah kata apa? Ayat yang kita nak dengar sangat, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kalian masuklah dalam kumpulan hamba-Ku yang soleh, silalah beramai-ramai masuk ke dalam syurga-Ku yang sifatnya kekal abadi. Jadi jamaah sekalian, di antara jalan nak mendapatkan hati yang qalbun salim, qalbun munib, maka kita dianjurkan untuk memperbanyakkan berdoa. Dan berdoa ini pula kata Nabi, ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Dan dianjurkan bukan semata-mata doa untuk diri sendiri, tapi dianjurkan untuk berdoa kepada yang lainnya. Sebab itu agama ini ada dasarnya. Ketika ada orang lain buat kebaikan kepada kita, dalam surah Ar-Rahman ayat 60 Allah Ta'ala tanya, hal jazaul ihsani illal ihsan, tidakkah sebuah kebaikan sepatutnya dibalas dengan kebaikan yang lain? Jadi bila ada orang mendoakan kita, selayaknya dia juga turut mendapatkan doa daripada kita. Ini tajuk yang kita sedang fokuskan, iaitu jikalah kita bertemu dengan seseorang, ada orang berkata kepada kita ghafarallahu lak, semoga Allah mengampunimu, maka di kala inilah kita nak amalkan apa yang Nabi SAW pernah amalkan, iaitu mendoakan kepada orang tersebut dengan ucapan, cuba sebut, walaka. Oh, sangatlah mudah, itu saja, Masya Allah. Kalau perempuan,
walaki. Kan? Kalau untuk laki, walaka. Kalau untuk ramai, walakum. Walakuma. Dia jangan dua, jangan tiga. Kan? Tak kisah. Kalau ada dua, dia ginilah. Tapi dalam bab-bab domir begini, domair ni maksud dia apa? Kata ganti nama. Saya lebih condong untuk kita ni respect orang yang bagi doa kepada kita ni, kita guna je lah lafaz jama'. Li ta'zim walakum. Selesai. Walaupun dia seorang. Baik laki, baik perempuan, dia pun kata Alif, ghafarallahu lak. Maka Alif pun reply lah walakum. Baru malam tu kita bincang dengan Ustaz Adli ya. La ta'allamul ilma litubahu bihil ulama wala litumaru bihis sufaha. Kita menuntut ilmu bukan nak tunjuk yang kita ni ada ilmu. Wala takhayyaru bihil majalis. Jangan nak tarik perhatian manusia. Fuyo dia sebut walakuma. Pasal kita dua orang aja. Faman fa'ala dzalika fannaru fannar. Nabi kata siapa buat perangai macam tu, neraka lebih layak, neraka lebih layak. Tapi kalau untuk praktikkan bahasa, silakan. Cuma kalau nak bagi isyarat kepada orang ramai yang aku ni adalah pelajar bahasa Arab, aku adalah pelajar Al-Quran dengan apa mutasyayyidiqun ataupun mutasyayidun, dia memberat-beratkan ucapan tu, Nabi larang sebenarnya kan. So yang terbaiknya kita buatlah macam yang Nabi SAW anjurkan ataupun salafus salih anjurkan, kita bagilah li ta'zim walakum sahaja. Okey, hadis ni datang daripada siapa? Datang daripada Asimil Ahwal. An Asimil Ahwal an Abdullah ibn Sarjis ataupun ibn Sarjas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Sarjas ni dia kata dekat Asimul Ahwal. Nama lelaki ni Asimul Ahwal, dia jumpa dengan Abdullah ni. So Abdullah ni ceritalah dekat Asim. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akaltu min ta'amihi. Maka aku bertemu dengan satu hari aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat bertemu tu aku ambillah sedikit makanan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam dan aku pun menjamu dan aku pun menjamahnya. Siapa yang makan? Abdullah bin Sarjis. Lepas dia makan, faqultu, aku pun katalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghafarallahu lak. Semoga Allah mengampunimu wahai Rasul. Maka Nabi pun reply apa? Walaka. Untuk engkau pun sama jugalah. Bukanlah Nabi tak sebut walakum tu tak respect dekat Abdullah ibn Sarjis, tapi kita ni kadang-kala lebih nak mudahkan bahasa sebab takut. Saya beberapa kali sakit, pelajar muslimat hantar mesej kat saya, syafakillah. Saya jadi macam mana aku nak jawab ni? Bukan pondan. Kalau kita pondan kita jawablah. Amin. So kita pun kadang-kala tunggu sihat sikit, kita pun reply. Lebih baik sebut syafakumullah. Jauh lebih selamat. Kan ada orang kadang-kadang, Ustaz kenapa tak datang kelas? Minta maaf saya demam. Syafakillah Ustaz. Alamak. Nak reply amin, nampak macam reda pula aku jadi perempuan. So kita tak reda ni. So tunggulah sihat sikit, kita pun kata lain kali kalau nak reply sebut syafakumullah. Jauh lebih baik. Sama juga macam perkataan jazakallah, jazakillah. Kalau kita rasa macam nak sebut jazaka ke jazaki ke, lebih baik kita pukul jamak terus. Jazakumullahu khairan. Itu lebih selamat lah. Ini permainan domair dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu dia tak ada sangat benda ni kan. Semoga Allah sembuhkan, settle dah. Dia tak pergi kepada siapa yang dituju-tuju. Tapi dalam bahasa Arab ni kalau kita sebut ghafarallah, nanti orang tersebut akan tanya, Allah nak ampunkan siapa? Dah kita kata aku bagi kat engkau lah. So dia kata dia berhajat juga kepada lafaz domir tadi tu, laka tu. So kalau kita tak reti nak bagi laka ke laki ke lakuma ke, lebih baik kita pukul lakum je semua kan. Jadi bila sebut domair ni, saya teringat cerita Ali Baba Bujang Lapuk dulu kan. Ya, cerita Piramli buat dulu kan. Ketika mana isteri Aziz Sattar tu, Ali Baba tu, dia jumpa lah dengan Kasim Baba, dia sebut apa? Assalamualaikunna waalaikumsalam. So itu pun sebenarnya domir je, betul ke tak betul? Betul. Pasal seorang wanita tu dia bertemu dengan Marjinah dengan dia punya tu Aloya kuih lapis tu, isteri Kasim Baba tu kan. Dia sebut assalamualaikunna, maka dia reply waalaikumsalam. Dari sudut nahunya tak jadi masalah. Tapi kalau orang kata sunnah ke tak sunnah, maka dia tak sunnah lah. Cuma nak nampakkan nahu tu betul. So kita ni kalau tahu ilmu nahu, kita nak sebut assalamualaikunna boleh je. Tapi poin dia, Nabi ajarkan baik laki baik perempuan, Nabi akan sebut assalamualaikum, habis. Okey. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Sarjas
radhiyallahu anhu, berikut lengkap hadisnya. Penuturan Abdullah bin Sarjas, aku melihat Nabi sementara aku telah pun menyantap makanan Nabi. Aku pun mengucapkan, semoga Allah mengampunimu ya Rasulullah. Baginda pun menimpali ataupun baginda pun membalas kembali, begitu juga buat dirimu. Rawi melanjutkan, rawi ni yang saya sebut tadi, Asim al-Ahwal nama dia. Asim al-Ahwal ni pun melanjutkan, aku bertanya kepada Abdullah, adakah beliau telah memohon keampunan untukmu betul-betul wahai Abdullah? Istaghfar laka ya Abdullah. Nabi SAW memang cakap macam tu ke? Walaka tu untuk engkau ke? Seolah-olah mungkin macam Asim ni jealous sikit lah kot, ataupun dia mungkin inquiry nak tahulah betul ke Nabi lafazkan walaka tu. Maka kata Abdullah, ya benar, na'am. Dan Nabi juga sebut walakum, laka walakum. Summa tala, kemudian Nabi SAW pun membacakan ayat wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ini ayat dalam surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illahu, ataupun fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah kata dekat Nabi SAW, ketahuilah duhai Muhammad, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, minta ampunlah kepada Allah untuk dirimu dahulu, barulah walil mu'minina wal mu'minat. Ini adab dan etika Allah Ta'ala ajar Nabi cara berdoa. Kita ni sesayang apa pun pada mak bapak kita, tetap juga doa dia Rabbighfirli dzunubi, baru pergi wali walidayya. Dia tak pergi terus. Kalau kita baca dalam Quran pun Allah kata Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Yang doa Nabi Ibrahim tu kan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Sayang macam mana pun dekat anak, tetap juga doa tu untuk diri sendiri dulu. Rabbi ja'alni muqimas salati, ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan solat, orang yang menjaga urusan solat. Macam tu jugalah dengan anak cucu aku. Rabbana wa taqabbal doa, wahai Allah tolonglah terima doa ni. So adabnya Allah Ta'ala ajar. Nak doa jangan lupa minta untuk diri sendiri dulu, baru minta kepada orang lain. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum, dan Allah kata dialah Allah yang amat mengetahui dekat mana kamu berusaha berpindah randah, dekat mana pula kamu menetap tinggal dekat mana. So tak boleh nak tipu Allah Subhanahu Wa Taala, nak menyorok kat dalam store kan apa. Allah kata wallahu ya'lamu mutaqallabakum, mana saja tempat kamu berpindah, pergi kerja sini ke, pergi sana ke, pergi shopping ke, Allah kata ya'lam, aku maha tahu. Wa mathwaakum, dan Allah Ta'ala maha tahu dekat mana tempat kamu menetap. Okey, jadi di sinilah sebelum kita pergi kepada tajuk yang ke-87, kiranya pelajaran paling utama dekat dalam tajuk ini dalam urusan agama kita adalah anjuran untuk saling doa, mendoakan. Sampai-sampai ada ucapan yang menyebutkan ad-doa silahul mu'min. Doa ini merupakan senjata bagi orang yang beriman. Betul, kita tak boleh nak angkat senjata dekat Filistin. Kita tak mampulah nak rawat orang-orang yang tercedera dekat sana, nak bawa lari kanak-kanak yang tercedera, nak bagi tempat penginapan, tapi sekurang-kurangnya kita ada doa untuk mereka. So dekat sinilah kita nak menampakkan macam mana umat Islam ni saling kuat antara satu sama lain. Maka Nabi SAW didik kepada kita, kalau ada orang doakan kita, jangan lupa doakan kembali. Dia sama saja macam hadis yang Nabi kata man suni'a ilaihi ma'rufa, barang siapa telah pun melakukan kebaikan kepada engkau, engkau telah mendapat kebaikan daripada seseorang, maka ucapan yang paling layak untuk kita bagi kepada orang yang buat baik kepada kita adalah jazakallahu khaira. So bila sebut jazakallahu khaira, Nabi kata apa? Faqad ablaghas sana, telah sampai apa? Telah sampai kepada darajat memuji yang terbaik lah. Okey. Jom kita pergi pada tajuk 87 pula. Ada soalan tak untuk tadi? Silakan. Kalau ada nak tanya. Jadi jelas, kalau ada orang doakan kebaikan untuk kita, ghafarallahu lak. Abang Amri nak jawab macam mana? Abalan, sorry. Walakum, cukup. Barakallahu fiq. Sorry Abalan. So walakum. Jangan bukan walaka tu tak boleh. Lebih baik kalau kita tahu kita sebut walaka, tapi yang aula dia kita sebut walakum. Okey. Kalau tak ada soalan, kita pergi kepada tajuk yang ke-87. Apa tajuk yang ke-87? Doa untuk orang yang berbuat baik kepadamu. Yang ni yang kita dah bahaskan tadi, tapi saya terlupa sebenarnya. Jom kita sambung kepada
Tajuk 87 ni doa untuk orang yang telah berbuat baik kepada kita. Manalah tahu kita diuji pukul 2 pagi minyak habis. Kan? Kebetulan kita tahulah Abu Talha tidur lewat sikit. Kita pun minta Syekh Abu Talha minta belikan minyak dekat Petronas. Kalau larat beli McD tepi tu sikit. Lepas tu minta hantar kat kita, contoh lah kan. So Abu Talha pun pukul 2 pagi tu berusaha lah sampai-sampai kepada kita dengan keadaan mata bengkak-bengkak baru nak lena. Dia telah pun melakukan kebaikan kepada kita. Nah, di sini Nabi SAW ajarkan kepada kita, man suni'a ilaihi ma'ruf, barang siapa yang pernah dilakukan kebaikan ke atas dirinya, faqala li fa'ilih, maka hendaklah engkau ucapkan kepada Abu Talha tadi sebagai misalnya, analoginya, jazakallahu khaira. Jazakallahu khaira. Okey, hadis ini datang daripada siapa? Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'ruf faqala li fa'ili jazakallahu khaira faqad ablagha fis sana'. So Nabi kata, barang siapa yang dilakukan mendapat kebaikan daripada orang lain, maka hendaklah dia mengucapkan kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya dengan lafaz jazakallahu khaira. Dulu waktu sebelum saya pergi Madinah Al-Munawwarah, saya sangat tak kenal, tak familiar langsung lafaz jazakallahu khaira ni. Pasal kita kat Malaysia ni memang kita jarang guna lafaz ni. Paling-paling kita akan dengan adab kita terima kasih lah. Terima kasih lah. Tapi yang tu pun jangan tinggal juga. Pasal Nabi pernah kata, la yashkurullah man la yashkurun nas. Seseorang tak pernah dianggap berterima kasih kepada Allah kalau dia tak berterima kasih kepada manusia. Okey. Jadi poin dia bila saya sampai dekat sana, ada satu syekh ni nama dia Syekh Khalid. Syekh Khalid. Dia punya panggilan dia adalah Abu Ali. Abu Ali radhiyallahu ghafarallahu lah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Orang baik sangat. Biasa dalam satu minggu tu dia akan jemput pelajar Singapura, dia akan jemput pelajar Indonesia, dan dalam satu minggu tu dia akan jemput pelajar Malaysia. Satu hari itu satu negara dia jemput. Dan dia akan ajar bahasa Arab, dan dia akan ajar hadis 40 dalam waktu yang sama. Bukan dia ajar sahaja. Masa sampai tu dia dah siap dah dengan teh, dengan gahwa, dengan kopi, dengan kurma, rutab. Sat lagi dah habis mengaji dalam 1 jam, dia jamu pula nasi kambing, nasi unta ke nasi ayam ke. Lepas tu penutupnya kami tahulah bila dia bawa keluar teh panas itu maknanya kena balik dah. Orang Arab punya pattern kan. Bila bawa keluar teh yang terakhir tu maksudnya jangan lama-lama lagi lah kat rumah aku. Lepas minum ni pakat-pakat bersurai lah. Okey. Jadi bila dia bawa keluar teh tu untuk pertama kalinya saya pergi rumah dia, bila dia tanya nama, sembang-sembang apa semua, minum lah. Lepas minum, nak beransur seorang-seorang pun bangun. Salam lah dia. Jadi saya dah mula dengar jazakallahu khaira ni. Tapi saya tak berapa nak cakna jazakallahu khairan ni maksud dia apa sebenarnya. Kan? Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, tengok terjemahan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Dan apa yang orang Malaysia buat pada hari ini, saya pernah buat dulu. Bila saya salam syekh tu, kita pun peluk, kita pun bisik dekat telinga dia, jazakallah. Setakat tu je. Dia pun pegang bahu saya, dia kata, jazallah ilayya Allah nak bagi apa kat aku? Saya pun terpinga-pinga, terkebil-kebil. Saya kata, jazakallah. Jazallah dia kata, Allah nak bagi apa kat aku? Syar, Allah bagi keburukan ke kepada aku? Time tu baru saya dapat tangkap, oh, jazakallahu khaira. Semoga Allah Ta'ala bagi kebaikan. Dia kata, wahai anak, kalaulah engkau ucap jazakallah sahaja, boleh jadi maksudmu semoga Allah bagi keracunan makan kepada engkau. Boleh jadi semoga Allah hancurkan hidup engkau. Sebab maksud jazaka tu semoga Allah bagi. Jadi penting juga, sebab tu bila ada anak murid dia kadang-kadang dia hantar mesej jazakallah sahaja, saya insya-Allah akan perbaiki. Saya kata kalau nak sebut juga jangan tinggal lafaz khaira ataupun khair. Semoga Allah balasmu dengan kebaikan. Sebutlah jamaah sekalian, jangan malu-malu hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal ini perintah. Pasal Nabi ni Allah hantar, Allah suruh buat basyir dengan nadhir. Sampaikan berita gembira, sampaikan ancaman. Antara berita gembira adalah menyampaikan lafaz doa kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Betul tak? Cuba kita bayang, kita buat baik dekat orang, tiba-tiba terima kasih apa pun tak ada. Kecil hati tu. Kan? Datang jauh-jauh, tiba-tiba kita hantar barang yang dia sangat berhajat tu, dia belah gitu je. Kan? Dulu saya pernah dijemput oleh satu stesen TV ni untuk masuk dalam TV kan, untuk sampaikan satu, jadi panel untuk satu slot duha punya program lah. Jadi bila saya sampai tu,
dalam posisi kita ni datang dengan, kita ni kalau pergi masjid, dia ada parking khas, parking penceramah. Kan? So bila sampai dekat stesen tersebut, tak ada. Kita sampai-sampai, kita pun bagi tahulah dekat jaga. Kita kata, saya jadi panel sekejap lagi untuk program sekian. Panel tak panel, parking belah sana, dia kata. Terkejut saya, haish. Panel tak panel. Dia punya jaga cakap, saya pun parkinglah luar daripada kawasan compound stesen TV tu. Masuk, terkebil-kebil. Nak ke kanan ke, nak ke kiri ni. Memang tak tahu. Jadi saya pun mesej lah orang yang jemput saya tu. Dia berkata, tunggu sekejap. Nanti tukang make up akan jemput, dia kata. Tukang make up nak tepek-tepek bedak kat muka tu. Sampailah orangnya. Bila sampailah orang tu dekat depan saya, dia tanya, Ustaz Faiz Saya kata, Alhamdulillah, saya lah. Jom kita pergi make up. Dia kata pengacara pun dah settle make up, tengah tunggu dekat dalam studio. Okey, saya pun masuk lah. Dia pun make up saya pun kata, kalau tak pakai boleh tak? Kata, nampak aneh sangat muka saya pakai make up ni. So dia kata, tak nak cahayaan bagi elok lah apa semua. Saya pun kata, iyalah. Dia pun buat sampai nak pakai gincu tu, saya kata tak usah. Jangan sampai nak pakai gincu sangat lah. Kan? So bila dia pun berlalu pergi, saya pun tengok dia dah tak ada tukang make up tu, saya pun ambil tisu, saya lap balik lah. Lap lah sikit-sikit, geli tengok muka make up lagu tu. Duduklah dekat dalam tu, sembang dengan tajuk yang dia telah bagi. Habis-habis tu, dengan pengacara pun liau, dengan kameraman pun hilang, saya sorang-sorang kat atas rusi tu, tak tahu nak pergi mana. Aku nak pergi mana ni? Memang wallahi tak tahu. Kameraman pun keluar, pengacara pergi minum ni kopi ke, kuih koci ke, donat ke, karipap, onde-onde, semua tak ada. Kita bukan harap sangat pun, tapi faham tak? Datang daripada kejauhan dan semisalnya, kita berharap lah paling-paling Ustaz, air mineral. Paling-paling lah. Kan? Jadi bila tu, saya pun keluar. Menyendiri ambil lah. Sebab telefon semua kena letak kat luar, tak boleh nak bawa. Jadi bila keluar tu ambil telefon tu, saya pun mesej lah kepada orang yang jemput saya tu. Dah selesai ke tugas saya? Dia kata, dah selesai. Jadi kita pun berlalu pergi, keluar pergi kat kereta ni, terkebil-kebil. Aku ni buat apa tadi? Subhanallah, betul, saya tak bohong. Terkebil-kebil. Lepas tu, hati ni, saya kira setiap orang yang bekerja sangat berhajat pada upah. Betul tak? Sangat berhajat kepada upah. Sebab jelaslah Nabi SAW sendiri pun anjurkan, hendaklah engkau menyampaikan upah kepada orang yang telah pun melakukan kerja sebelum peluh dia kering. Faham tak? Jadi saya pun tak adalah hebah kan, semua saya mesej lah dekat orang yang jemput saya tu. Saya kata, sis ataupun adik, saya kata, minta maaf, memang jemputan ni ada bayaran ataupun tak ada bayaran? Dia kata, tak ada, hanya untuk populariti saja, publicity saja. So saya pun telefon kawan saya yang kerja dekat dalam tu, dia kata, betul, dalam cerita ni yang salah adalah engkau, bukan dia orang. Sepatutnya bila dijemput, antara soalan wajib kau kena tanya, berapa bayaran saya akan dapat. Tapi bila kau tak tanya tu, memang Assalamualaikum. Ni saya nak cerita ni, dan budak yang jemput saya tu pun memang tak ada lafaz terima kasih tu. Memang kita pun balik dalam posisi, kalaulah aku datang daripada Melaka ke, daripada Johor ke, pecah juga hati. Nasib baik datang Perlangat je, ada juga sungai yang boleh terjun. Pak jemaah sekalian. So ginilah pentingnya ucapan terima kasih itu. So kalau ada orang buat baik kat kita, paling-paling Nabi dah pesan, doakanlah dengan lafaz jazakallahu khaira. Okey, tengok penutup dia, Nabi kata apa? Barang siapa yang mengucapkan jazakallahu khaira faqad ablagha fis sana, dia sudah sampai kepada pujian. Dah sampai kepada tahap pujian, maksudnya tahap pujian yang terbaik. Faham tak? Kita ada orang buat baik kat kita, kalau orang tanya apa lafaz yang paling molek nak cakap dekat orang yang buat baik dekat aku ni, kalau orang Melayu dia akan kata terima kasih banyak-banyak lah. Betul tak? Tapi ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kalau kau sebut je jazakallahu khaira faqad ablagha sana, ablagha fis sana, kau dah sampai pada tahap yang tertinggi. Saya buatlah pembacaan sikit. Ditanya kepada Al-Imam Ibn Bas rahmatullahi alaih, mal farqu bainal hamdi was sana? Bainal hamdu was sana, apa perbezaan di antara alhamdu dengan as-sana? Sebab alhamdu pun maksud dia puji. Kan kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. So as-sana pun maksud dia adalah puji.
Sebab Nabi kata kepada kita, idza shalla ahadukum, kalau kalian mula-mula nak berdoa kepada Allah, falyabda bitamjidi rabbah was-sana'u alaih was-sana'i alaih. Nabi kata kalau kalian ni mula-mula nak memulakan doa, maka jangan tinggal mengagungkan Allah, jangan tinggal memuji Allah. Kenapa Nabi tak pakai lafaz alhamdu? So dekat sini yang kita nak fokuskan, apa beza puji dekat sini dengan puji dekat sini. Bila soalan ni sampai kepada Syekh Ibn Baz rahmatullahi alaih, maka dia pun menjawab, as-sana' mukarrar. Apa maksud dia? Yang dinamakan pujian pada as-sana' tu adalah puji yang berulang-ulang. Puji yang berulang-ulang. Ada pun lafaz alhamdu hanya sekali sahaja. Dia tak berulang. Jemaah faham tak? Bila kita sebut alhamdu, kita puji Allah sekali je. Tapi bila kita sebut as-sana', puji atas puji, dia berulang-ulang. Sebab tu bila kita baca Al-Fatihah, Allah reply ke Allah tak reply? Kita sebut apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah kata apa? Hamadani abdi. Hamba aku telah memuji aku sekali. Dan kita sebut Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Allah reply apa? Asna alayya abdi. Hamba aku dah puji aku untuk kali keduanya. Nampak tak? So kalau puji sekali dipanggil alhamdu. Kalau puji yang berulang dipanggil as-sana'. As-sana'. Ini Nabi kata kalau kalian nak mulakan doa, jangan puji satu je, tapi pujilah. Sebab tu Nabi Ibrahim bila Allah bagi peluang nak doa apa, doalah. Nabi Ibrahim tak terus Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin, tak macam tu. Tapi Nabi Ibrahim ketika menadah tangan, baginda mengucapkan allazi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah yang cipta aku, dialah Allah yang bagi hidayah pada aku. Puji ke tak puji, Alif? Kita bagi tahu dalam dunia ni yang cipta aku Allah, yang bagi hidayah pada aku pun Allah. Kan? Ketika aku dahaga, dialah bagi aku minum. Puji ke tak puji? Ketika aku lapar, dialah bagi aku makan. Kita masih puji, belum minta-minta lagi. Betul tak? Ketika aku sakit, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, dialah Allah yang beri penyembuhan kepada aku. Selepas daripada itu, barulah Nabi Ibrahim sebut Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah bagi kepada aku ilmu yang bermanfaat dan tolong jumpakan aku dengan orang-orang soleh. Alhamdulillah. Malam hari ini, hati ini berbunga-bunga, dapat bertemu dengan orang-orang saleh dan juga salihah sebagaimana kalian. Moga-moga adalah doa di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan oleh Ibn Baz rahmatullahi alaih, lakin idza karra sadaqa alaihi sana' ma'al hamdi wa idza karra thalatha marrat wa aksar sara tamjida. Kalaulah sekali je kita puji Allah, dia dipanggil alhamdu. Kalau dua kali kita puji Allah, dipanggil as-sana'. Tapi kalau dia punya pujian tu 3 kali dan ke atas, maka dia akan jadi tamjid, mengagungkan dan juga memuliakan. Sebab itu bila kita baca Fatihah, yang pertama tu Allah kata hamadani abdi, hamba aku dah memuji aku. Bila kita sebut Ar-Rahmanir Rahim, Allah kata apa? Asna alayya abdi, hamba aku dah puji aku untuk kali kedua. Bila kita kata Maliki yaumiddin, Allah reply majjadani abdi, hamba aku telah memuji aku dan memuliakan aku untuk kali yang ketiganya. Sebab tu Ibn Baz kata kalau sekali dipanggil alhamdu, kalau 2 kali dipanggil as-sana', kalau 3 kali dan ke atas dipanggil tamjid. Tamjida al-majid. Al-majid. Sebab tu juga saya juga teringat satu kisah dalam kitab Fiqhul Ad'iyati wal Azkar yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Dia cerita dalam buku dia berkenaan dengan malaikat Fudulah. Kak Zahra mungkin ingat kot, kita baru cerita baru ni dekat Baitul Ihsan. Kan ada malaikat-malaikat yang tugas dia sayyahin, berlegar-legar dekat atas muka bumi ni. Jadi kerja apa malaikat sayyahin ini? Yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikr. Mereka ni hanya berjalan-jalan dekat lereng-lereng jalan di atas jalanan, mencari dekat mana ada penuntut ilmu. Sampai dekat Baitul Salam tingkat 1 ni dijumpa pula kita. Mereka pun kata tanadau halummu ila hajatikum. Mereka panggil sesama mereka. Mereka kata berhentilah dekat sini, inilah apa yang kita duk cari selama mana kita berlegar-legar tadi. Siapa yang sebut? Malaikat Fudulah ataupun malaikat sayyahin tadi. Jadi fayahufunahum bi ajniyatihim ila sama'id dunya. Mereka pun angkat sayap mereka ke langit dunia sebagai tanda ridha ke atas apa usaha kita ini. Mereka doa kepada Allah semoga Allah Ta'ala ridhan li talabil ilm.
dan di sanalah berlaku dialog di antara Allah dengan malaikat tadi. Allah Ta'ala tanya apa kat Sarah? Ingat tak? Ma yas'aluna ibadi. Yang datang majlis nak dengar buku Hisnul Muslim malam ni nak apa sebenarnya? Nak COD barang? Nak beli maruku? Nak apa sebenarnya? Jadi malaikat tolong jawab bagi pihak kita, yas'alunakal jannah. Mereka ni semua nak masuk syurga, wahai Allah. Jadi Allah Ta'ala tanya lagi sekali, hal ra'auha, nak masuk syurga aku ni pernah tengok ke syurga aku lagu mana? Pernah tengok tak? Tak pernah. Allah tanya lagi malaikat sayyahin ini, fakaifa law ra'auha, macam mana keadaan depa ni kalau dipertontonkan sekejap saja syurga aku ni? Ini jawab malaikat yang saya nak sebut tamjid tadi ni. Kanu idza ra'auha ashadda laka tasbihan wa tahmidan wa takbira wa tamjida. Ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah mereka ni dipertontonkan syurgamu walaupun sebentar, menjadilah mereka satu kaum yang paling banyak bertasbih, bertahmid, bertakbir dan juga tamjid, betul-betul memuliakan engkau wahai Allah. Nampak tak? Maksudnya bukan sekali je sebut subhanallah, bukan sekali je sebut alhamdulillah, bukan sekali je sebut Allahu Akbar, tapi karraru, mereka akan ulang sebagai tanda memuliakan engkau dengan kemuliaan yang sangat agung. Dan di kali itulah berlaku lagi dialog yang panjang, dan Allah kata apa kepada malaikat tu? Fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Dengarkan wahai malaikatku, aku bersaksi di hadapan kalian, siapa pun mereka, pasti aku akan ampunkan dosa-dosa mereka. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita berharap kedatangan kita ni bukan hanya menempuh jam, penat lelah dan tak ada apa-apa manfaat, tapi kita senantiasa berharap walaupun perbincangan kita tidaklah terlalu meluas bagaikan perbincangan asatizah yang lain, tapi kita dapat menghidupkan sunnah-sunnah yang kecil ditinggalkan oleh Nabi SAW ini. Moga-moga kita semua dapat masuk ke dalam syurga Allah melalui pintu az-zikr. Amin ya rabbal alamin. Sikit je jemaah sekalian, orang buat baik kat kita je pun, kita order barang dekat Shopee kan, kadang-kadang dia sampai dekat rumah kita, dia pun tunggu kita dalam keadaan hujan dengan begitu lebat, tapi tetap juga dia menanti untuk kita ambil dan tanda tangan, ataupun dia nak ambil gambar kita pegang dengan barang tersebut. Salah apa kita ucap? Jazakallahu khaira. Ini yang Nabi kata, man suni'a ilaihi ma'ruf faqala li fa'ilih. Ucapkanlah kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu. Tak usahlah kita nak sombong sangat. Saya tak ucap pun dia dapat gaji lah Ustaz. Ustaz sibuk-sibuk pula, kenapa saya tak sebut jazakallah, jazakallah. Tak, ini yang kita sebut kan. Pasal Allah pesan, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan atas muka bumi ini dengan penuh kesombongan. Ada soalan untuk tajuk 87 ni? Silakan. Barakallahu fikum. Bagus-bagus. Jadi sebab itu agama ini dasarnya adalah hati yang saling mendoakan antara satu sama yang lain. Jadi kita semua sedia maklum, kadang-kadang ada orang yang non-Muslim buat baik dekat kita. Nabi SAW sendiri pun pernah menerima kebaikan daripada orang-orang yang asalnya bukan Muslim, kemudian dia pun berubah menjadi Muslim. Sebagaimana contoh Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran Al-Azim, dalam surah Wal Asr, demi masa kan. Di kala itu Amru bin Al-As belum masuk Islam lagi, bertemu dengan Nabi SAW, dan dia balik, on the way nak balik ke rumah, dia jumpa dengan Musailimah Al-Kadzab. Musailimah, orang Melayu dia sebut Musailamah, tak apalah. Yang penting bila sebut Musailimah Al-Kadzab ni, memang dia punya chop adalah laknatullahi alaih, semoga Allah melaknat dia lah. So dia pun jumpa dengan Amr, dia kata madza qala sahibukum, ataupun ma qala sahibukum. Tadi hang bawa balik pada rumah sahabat hang ni, Nabi SAW sembang apa, cerita apa. Maka kata Amr bin Al-As, kalau kita tengok dalam tafsir tu, Imam Ibnu Katsir memang tulis belum masuk Islam lagi Amru, tapi berteman baik dengan Nabi SAW. Jadi dia katalah, telah sampai kepadanya suratan balighatan wajizatan. Apa maksudnya? Telah sampai kepada Nabi SAW dan dia bacakan di hadapan kami satu surah yang sangat ringkas tapi sangat padat maknanya. Apa dia? Dia pun sebut wal asr innal insana lafi khusr, sampailah habis wa tawasa bil haqq wa tawasa bis sabr. Jadi dia pun kata, okeylah aku nak balik dululah Musailimah. Musailimah pun tahan dia kejap. Dia kata tunggu sat. Dia pun pejam mata lama sikit, dia kata, telah sampai pula kepada aku satu surah juga. Dia pun tak mau kalah kan. Pasal dia claim diri dia adalah Nabi kan. Jadi dia, Amru pun kata,
Apa surah yang sampai kat engkau? Dia pun baca, ya wabr innaka udhunan wa sadr. Wahai Arnab, engkau memiliki dua telinga yang panjang dan juga dada yang lebar. Kerja engkau hanyalah mengorek dan juga membuat lubang. Apa pendapat engkau wahai Amru setelah mendapatkan kau mendengarkan wahyu yang baru turun kepada aku ni? Amru pun kata, patutlah orang panggil kau Al-Kadzab, pembohong besar. Tak sedap langsung, dia kata. Dia pun belah. Tak, poin saya adalah walaupun dia adalah non-Muslim, tapi selaku seorang Nabi SAW, Nabi layan baik. Dan saya kira Nabi sendiri pun pernah mendoakan, ya Allah, Allahumma hadi li ahadin minal umarain. Kalau tak salah, atau kamakal, Nabi kata, ya Allah, tolonglah bagi hidayah kepada salah satu di antara dua Umar. Sama ada Umar bin Al-Khattab ataupun Umar bin Hisham, iaitu Abu Jahal. So ini akhlak yang kita, kalau ada orang non-Muslim buat baik dekat kita, antara benda yang kita nak kena buat adalah doa Allahumma hdihim, Allahumma hdina wahdihim. Ya Allah, tolong bagi kami hidayah, tolong bagi dekat mereka pun hidayah juga. Nampak tak jemaah sekalian? Kadang-kadang kita tengah bawa motosikal tu, kita nampak ada non-Muslim dengan asar dia, dengan kesan daripada raut wajah dan pakaian dia. Bahkan dia sendiri yang lebih menghidupkan agama, adab-adab dalam agama. Mereka alihkan gangguan dekat jalanan, buang ranting-ranting kayu di tepian jalan supaya orang boleh lalu dekat atas jalan raya dengan lebih aman. So apa kita nak doa pada orang-orang macam ni? Allahumma hdihim, kan? Allahumma hdihim, Allahumma ghafir lahum warhamhum. Ya Allah, bagilah hidayah dekat dia. Ya Allah, tolonglah ampunkan dosa dia. Ya Allah, bagilah rahmat kepada dia. Bolehlah, insya-Allah. Faham tak? Dan begitu jugalah ketika mana ada orang, mungkin dia itu dari sudut ghaib, dia tak perasan pun kita doakan untuk dia. Tapi kalau dia buat baik dekat kita, cukup sebatas kita ucap terima kasih pun dah okey. Tapi saya teringat kalau dalam surah Taubah tu Allah Taala kata, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka, kalaulah ada salah seorang di kalangan orang-orang musyrik, maksudnya dia bukan Islam, dia minta perlindungan engkau, maka Allah kata janganlah engkau biarkan dia berlalu sampai dia mendengar nama Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? So kalau ada orang non muslim alif kan, kita dia belikan dekat alif contoh kan, terima kasih ya tuan, terima kasih bos, kita pun kata alhamdulillah, bagi dia dengar dulu nama Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama semoga Allah Ta'ala berkati hidup kita. Bagi dia dengar nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga dia balik dalam posisi berfikir. Dalam posisi berfikir. Ini yang kita nak kena hidupkan. Kadang-kadang dakwah ni dia tak berhajat pun dengan mikrofon ni. Kadang-kadang dia berhajat kepada akhlak dan juga keadaan. Betul jemaah sekalian? Kalau saya duduk dekat gym, dekat tempat saya duduk atas treadmill ke, ataupun saya tengah main besi ke, ada satu aunty ni, dia rapat sangat dengan saya. Sekejap lagi dia bawa suami dia jumpa saya, dia bawa anak lelaki dia jumpa saya, dia kata ini anak lelaki saya sekarang duduk dekat Pulau Pinang, jadi doktor, dia kata. Ini aunty baru balik daripada Vietnam, dekat Vietnam ni ada coklat yang paling sedap, so aunty beli dekat Faiz. Dia tak sebut Faiz, dia tak boleh sebut Cina kan, Faiz. Aunty beli dekat Faiz. Dia kata, saya pun kata terima kasih aunty, tengok jenama tak ada kat tanah Melayu ni, seram dah. Betul-betul Google, belakang memang ada khinzir. Saya nak buat lagu mana, mereka tak faham. Tapi apa saya boleh buat? Saya hanya kata terima kasih aunty, semoga Allah Ta'ala bagi kebaikan buat kita semua, kesihatan tubuh badan. Bagi dia dengar saja nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia di antara orang yang kalau jumpa saya, dia kata, ayah Faiz, orang sini tak mau senyum sama aunty, you seorang suka senyum. Dia kata alhamdulillah. Senyum je jamaah sekalian. Kita tak tahu pintu syurga mana kita akan masuk. Betul tak? Kadang-kadang kita duk sangka pintu solat kita beria-ria yang kita jaga di awal waktu tu bagus. Tapi kadang-kadang bila jaga hubungan dengan Allah semata-mata, tapi dengan manusia muka nak keras, nak kasar, takut-takut kita ni syok sendiri saja. SS. Ataupun bajet bagus, tak nak. Okey. Allah Ta'ala alam. Ada soalan lain? Mafish. Tayyib. Barakallahu fiikum. Boleh ikut saya berhenti kat sini noh? Kita berhenti pada doa 87 dan insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan masuk pada doa 88, iaitu cara mendapatkan perlindungan Allah daripada Dajjal. So kita memanglah minta perlindungan daripada Dajjal hak besar tu, yang mata dia sebelah dia apa kita panggil tu tersapu kan, Al-Masih. Al-Masih ini kan ada dua je dekat dunia ni, ada gelaran Al-Masih. Satu Dajjal, satu lagi Nabi
Isa. Sebahagian mengatakan kenapa nama dia Al-Masih? Kerana satunya mata dia tersapu. Dia bukan mata satu dekat tengah-tengah, tapi dia ada 2 biji mata, tapi sebelah lagi ni macam ada kulit sahaja. So tersapu. Sebahagian pula mengatakan Nabi Isa, kenapa dipanggil Al-Masih? Kerana mukjizat Nabi Isa. Kalau orang tu kena sakit kulit ke apa, dia sapu aja, boleh sembuh. Orang tu buta, sapu saja celek, dan semisal. Sebab tu keduanya dipanggil Al-Masih. Dan Dajjal pula ketika dia menyebarkan fitnah dia berjalan di atas muka bumi ini dalam tempoh yang sangat singkat, seolah-olah penyapu yang menyapu lantai sahaja boleh menghilangkan banyak kotoran dekat atas jalan. Jadi dia nak berjalan, nak sesatkan orang ni dalam tempoh 40 hari je. 40 hari je dia boleh jalan satu dunia ni nak sesatkan orang. So macam Masih. Kan sebab tu kita punya penyapu sampah kita panggil Mimsah atau Al-Masah. Kalau kita ambil wuduk pun, kita sapu kepala, dia tak panggil ghusl, dia panggil Al-Masah, sapu. Nampak tak? Jadi wallahu ta'ala a'lam. Pada pertemuan akan datanglah kita akan cerita dengan lebih dalam macam mana nak dapatkan perlindungan Allah daripada Dajjal. Tapi cuma saya yakinlah, kita semua telah pun maklum, Nabi minta sangat sebelum kita bagi salam, lepas baca tahiyat akhir tu, doa lah. Tapi sebelum nak doa apa-apa tu, memang Nabi minta kepada kita, minta 4 perlindungan. Ta'awwadhu min arba'. Tolong minta 4 perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, minta daripada azab, perlindungan daripada terkena azab kubur, azab neraka jahanam, azab fitnah kehidupan dan kematian, dan juga daripada terkena fitnah Al-Masih Dajjal. Lepas tu nak minta apa, mintalah. Tapi 4 benda ni sangat penting untuk kita minta. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, kita berhenti dekat sini. Yang baik datang pada Allah Azza wa Jalla, yang lemah datang daripada saya dalam menyampaikan. Panjang umur, murah rezeki, kita bertemu lagi, InsyaAllah. Dia sebenarnya bukan tak mau sambung lagi pasal Ustaz Syimi sampai, tak reti nak cakap, cikgu ada kat depan. Kan? Biasa kalau saya bagi kuliah, nanti habis-habis nanti Ustaz Syimi dia akan taklik saya. Dia kata, hak ni tak kena ni, hak ni tak kena. Biar ada taklik sikit je. Kalau saya sambung lagi ni, banyak nak taklik. Nanti minggu depan saya bagi balik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan malulah kita buat salah, betul ya? Sama je macam orang datang kelas Quran. Salah baca, salah lah. Memang kita datang untuk menampilkan kesalahan. Tapi selaku seorang guru, dia tak boleh lah nak tunjuk salah dia selalu. Tapi saya yakin je kadang-kadang mungkin kita tersalah sebutan, salah panjang pendek. Dulu waktu saya ajarkan bab berkenaan dengan doa kalau hujan turun lebat, Nabi suruh kita doa, Allahumma hawalaina wala alaina. Apa ya Alif? Doa hujan lebat. Apa ya? Alhamdulillah. Jujur aja. Kan? Tak hafal tak hafal je. Lepas ni hafal lah insyaAllah. So doa dia adalah Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami. Saya pula baca kat sini Allahumma alal akami. Habis-habis Ismail Syah, Ustaz Syimi kata, memang akam ke akam yang betul? Wah, anak rasa kena panjang sikit lagi. Saya pun kata alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Sebab kita fikir mungkin dalam bab ni tak berhajat pada tajwid pun, panjang ataupun pendek. Tapi pasal Ustaz Syimi kata, mungkin berubah makna kalau dibaca pendek, kena baca panjang juga. So alhamdulillah minggu depan tu saya pun baiki je lah. Nak malu apa kalau buat salah. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Okey, Ustaz Syimi yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu hatan daripada saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Aqul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.